Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jom kita lihat apa yang akan pelajar dapat daripada tajuk pembelajaran hari ini. Okey, kita lihat standard pembelajaran yang pertama. Pelajar dapat mengetahui maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Dua, pelajar dapat memahami syarat wajib, rukun dan perkara wajib serta amalan sunat haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Baiklah anak-anak pelajar, kita fahami dahulu standard plan pembelajaran yang pertama, iaitu maksud haji dan umrah. Haji dari segi bahasa bermaksud tujuan, manakala umrah dari segi bahasa bermaksud ziarah. Baik, kita lihat maksud haji dari segi istilah, iaitu mengunjungi Baitullahul Haram pada bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Manakala umrah dari segi istilah bermaksud mengunjungi Baitullah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Baik, kita lihat hukum mengerjakan haji dan umrah. Hukumnya adalah wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Dalil nakli bagi ibadah haji dan umrah berdasarkan kepada potongan ayat berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Surah Al-Baqarah ayat 196. Baik anak-anak pelajar, kita teruskan kepada standard pembelajaran yang kedua, iaitu syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat bagi haji dan umrah. Kita lihat dahulu syarat wajib haji dan umrah ada 5, iaitu yang pertama, Islam tidak diwajibkan kepada orang kafir. Yang kedua, baligh, cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Yang ketiga, berakal, iaitu waras dan tidak wajib kepada orang gila. Yang keempat, merdeka, iaitu tidak wajib kepada hamba. Dan yang kelima, berkemampuan, iaitu mampu dari segi kesihatan, kewangan dan juga keselamatan. Kita teruskan pembelajaran dengan memahami rukun haji dan umrah. Rukun haji dan umrah ada 6, iaitu yang pertama, niat mengerjakan haji dan umrah. Okey, kita lihat niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kita lihat pula niat umrah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Rukun haji yang kedua, iaitu wukuf di Arafah. Okey, wukuf di Arafah adalah rukun bagi haji, manakala bagi umrah tidak perlu melakukan wukuf. Baik, kita lihat
Wukuf pada ibadah haji bermaksud berada di Arafah walaupun seketika bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Rukun haji yang ketiga iaitu tawaf di Kaabah. Tawaf bermaksud mengelilingi Kaabah 7 pusingan bermula di penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Rukun haji yang keempat iaitu sa'i. Sa'i adalah berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali bermula di Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat yang tertentu. Yang kelima, bergunting atau bercukur rambut, iaitu bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan sunat bercukur rambut bagi lelaki. Rukun yang terakhir adalah tertib, iaitu melakukan perbuatan mengikut turutan. Baik, kita lihat perkara wajib yang wajib dilakukan ketika melaksanakan haji dan umrah. Yang pertama sekali, para jemaah haji wajib berniat ihram di miqat. Berniat ihram di miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji atau umrah. Miqat terbahagi kepada 2 jenis, iaitu miqat zamani bagi haji. Miqat bermula pada bulan Syawal sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah, iaitu ketika ibadah haji dilaksanakan. Bagi umrah pula, miqat zamani bermula pada bila-bila masa sepanjang tahun, memandangkan umrah boleh dilakukan pada bila-bila masa. Miqat makani pula adalah ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk kita berniat ihram. Berikut adalah 5 tempat untuk miqat bagi penduduk luar Mekah, iaitu yang pertama, Zulhulaifah bagi penduduk untuk miqat berniat ihram dari arah Madinah. Yang kedua, Zatun Iraq adalah miqat tempat berniat ihram bagi penduduk yang datang daripada arah Iraq. Dan yang ketiga, bagi penduduk dari arah Malaysia dan juga Asia Tenggara, tempat untuk miqat berniat ihram adalah di Qarnul Manazil. Yang keempat, bagi penduduk dari arah Yaman, tempat miqat adalah di Ya Lamlam. Dan yang kelima, bagi penduduk dari arah Mesir dan Tunisia, tempat miqat adalah di Juhfah. Seterusnya, perkara wajib haji dan umrah yang kedua iaitu bermalam di Muzdalifah, iaitu bagi jemaah haji sahaja. Berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah hingga sebelum terbit fajar. Bermakna jemaah haji perlu berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey, perkara wajib haji yang ketiga iaitu melontar 7 anak batu di Jumrah Kubra, iaitu bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Dan perkara wajib haji yang keempat, bermalam di Mina, iaitu pada malam-malam hari tasyrik 11 hingga 13 Zulhijjah. Perkara wajib haji yang kelima iaitu melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jumrah. Dan perkara wajib haji yang keenam, menjauhi larangan ihram, iaitu jemaah haji dilarang menyapu minyak rambut. Yang kedua, jemaah haji dilarang mencabut bulu ataupun rambut. Yang ketiga, memotong kuku. Semasa berihram dilarang memotong kuku. Seterusnya, berwangi-wangian sama ada pada pakaian, badan ataupun menciumnya
menghidunya. Yang seterusnya, memakai pakaian berjahit atau bercantum bagi lelaki. Jemaah juga dilarang menutup kepala bagi lelaki dan menutup muka bagi perempuan. Memakai sarung tangan bagi lelaki dan juga perempuan. Seterusnya, memburu binatang buruan. Seterusnya, berkahwin atau mengahwinkan. Melakukan perbuatan yang boleh merangsang syahwat, dan last sekali, persetubuhan di antara suami dan isteri. Selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini, bab haji dan umrah bahagian 1. Sehingga berjumpa lagi.